KPM. Kuala Lumpur, jangan tak pernah. Wah, biasanya ada macam-macam corak batik lah dekat Kompleks Craft Kuala Lumpur ni. Mira berkenan dengan yang ni. Cantiknya, ada macam-macam warna, ada corak, garisan. Kak terpantainya, Ya, berapa saya. harga batik ni, Kak? Oh, yang batik tu ke? Ya. Yang itu harga dia 1,500. 1,500. Kenapa mahal sangat, Kak, batik ni? Kerana batik ni adalah satu seni yang sangat special. Yang mana seni batik canting ni merupakan identiti Malaysia. Selain keindahan, kreativitinya, ia juga mempunyai keunikan yang tersendiri. Wah, macam tu patut. Jadi harga dia tu yang mahal tu. Ya, bersesuaian lah dengan harganya kan, Kak? Ya, Wah, betul. menarik. Tak apa, kalau macam tu saya nak beli juga. Dan Okey. saya pun tengok akak macam tengah mencantik batik tu. Ya. Boleh saya belajar dengan akak? Okey, boleh. Sekejap lagi saya boleh ajarkan Mira macam mana nak canting batik sampai proses mewarna. Wah, menarik. Okey, Kak. Saya belajar dengan akak lah. Boleh. Okey, jom, Kak. Okey, Okey. jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda di rumah apa khabar? Saya Syamira Nazir. Pada hari ini saya akan menemani anda selama 1 jam di mana kita akan belajar pendidikan seni visual sebagai mata pelajaran kita khas untuk murid-murid menengah atas, khususnya murid-murid tingkatan 5. Di mana pada hari ini topik kita sangat-sangat menarik iaitu mencanting batik. Macam kita tahu, batik canting ataupun batik ini merupakan seni craft yang sangat terkenal lagi di tanah air kita Malaysia. Dan bersama dengan Mira, guru kita yang sangat berpengalaman iaitu Cikgu Syarul Nadia. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Cikgu, apa khabar? Ya, Alhamdulillah sihat. Wah, selamat datang ke kelas kita pada hari ini, Cikgu. Ya. Menariknya, kita nak mencanting batik berasap-rasap ni, Cikgu. Berasap-rasap lah kan. Dia tak sabar nak canting batik sekejap lagi. Betul. Okey, Cikgu. Tapi kan, Cikgu, sebelum kita mulakan kelas A ataupun demonstrasi penghasilan batik ni, saya ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, Cikgu. Okey, dan saya pula ingat kepada semua murid-murid yang sedang menonton sekarang, kita masih lagi belum menang. Oleh itu, kekal patuh kepada SOP dengan mengamalkan pelitup muka, mengamalkan perjarakan sekurang-kurangnya 1 meter dan juga ingat jangan berada di tempat yang sesak. Walaupun kita sudah lengkap vaksinasi, itu bukanlah sebagai tiket untuk kita tidak lagi menghiraukan perkara-perkara dalam norma baharu ini. Baik, Cikgu. Hari ini, Cikgu, tentang batik. Okey. Jadi apa yang Cikgu boleh kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah? Silakan, Cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk batik canting. Okey, batik canting ni kita belajar di menengah atas biasanya di tingkatan 5. Okey, jadinya kita kena tahu batik canting ni. Okey, batik canting ni merupakan seni kraft tangan Betul? Malaysia, identiti Malaysia. Itu kita namakan sebagai kraft batik canting. Okey, batik ni Mira sebenarnya ada banyak jenis. Batik ni ada banyak jenis. Okey, tetapi batik Malaysia dipilih ialah batik canting. Maksudnya batik canting ni lah yang paling special yang dijadikan sebagai identiti Malaysia. Macam tu rupanya. Okey, bagaimana pula dengan objektif pembelajaran Cikgu? Apa yang Cikgu nak kongsikan dengan kami? Okey, sekejap lagi kita tengok hari ni apa yang kita nak belajar pada hari ni. Okey. Kita akan masuk tajuk seni craft batik canting menengah atas. Okey, kita kena tahu dulu Mira, sebelum kita belajar kita kena tahu dahulu apakah standard kandungan untuk mata pelajaran ni. Okey, 6.1 persepsi seni dalam seni batik, pemahaman terhadap prinsip seni batik. Okey, 6.2 eksplorasi seni dalam seni batik, iaitu eksplorasi dan aplikasi proses seni batik bagi mengukuhkan pemahaman terhadap prinsip asas seni batik. 6.3 ekspresi seni dalam seni batik, iaitu penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Okey, maksudnya tadi kat sini Mira, Ya, cikgu. ekspresi ni ialah
kita keluarkan idea kita untuk hasilkan batik. Itu yang hasilnya jadi frame-frame yang besar-besar macam ni. Wow. Itu maksudnya ekspresi seni. Ya. Okey, kemudian barulah 6.4 apresiasi seni dalam seni batik, iaitu penghayatan terhadap hasil produk seni batik dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Okey, jadinya dah kita belajar, kita tahu, kita eksplorasi, kita meneroka, kemudian kita melahirkan apa yang kita tahu dan kita menghayati ataupun menghargai hasil karya kita. Itulah standard kandungan yang kita kena capai dalam tajuk ini. Wah, itu dia. Saya makin tak sabar nak belajar lagi tentang penghasilan batik dengan cikgu ni. Okey cikgu, teruskan cikgu. Okey, kita teruskan sekejap. Okey, pengenalan. Okey, kita sebut batik. Ramai orang tahu batik, betul tak? Betul. Okey, tapi hari ini kita fokus kepada batik canting. Okey, batik merupakan salah satu daripada seni tekstil yang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Okey, sumber warisan bangsa yang sangat indah. Kombinasi tradisional dan kontemporari mempengaruhi perkembangan batik canting. Okey, dan negeri perintis kraft batik. Mira tahu tak kat mana? Saya tahu cikgu. Kat mana? Sebagai seorang anak kelahiran orang kata Pantai Timur ni mesti saya tahu, ya. iaitu negeri Kelantan dan juga Terengganu. Okey, betul Mira. Okey, jadinya Kelantan dan Terengganu merupakan perintis kraft batik di Malaysia. Okey. Kita teruskan lagi. Silakan cikgu. Okey. Motif-motif seni batik. Okey, kita kena tahu dalam seni batik ni ada pelbagai motif. Okey, ini antaranya yang telah dikumpulkanlah dalam bentuk kumpulan Antaranya motif flora, motif fauna, motif geometri, motif abstrak dan motif esen. Okey, sekarang cikgu nak tanya Mira. Okey cikgu. Kalau yang ini sebelah cikgu ni. Okey, ni motif apa ni Mira? Wah, saya tengok kat situ ada daun-daun cikgu. Ini sudah semestinya motif flora. Betul. Sebaik betul. Itu maksudnya motif Flora. Okey, kalau kat depan sebelah Mira tu. Okey, yang dalam bulatan tu kan? Cikgu. Okey, yang garisan-garisan tu. Okey, itu motif apa Mira? Wah, ini antara dua, sama ada motif abstrak ataupun motif geometri. Betul. Di situ ialah gabungan motif geometri dan abstrak. Wah, cikgu bagi betul. 3 bintang. Terima kasih cikgu. Cikgu saya boleh bawa lah ya cikgu. Boleh. Sebab Mira dah beli tadi kan? okey, cikgu. Okey, kita teruskan lagi satu. Okey, jenis-jenis seni batik. Okey, seni batik ni ada 4 jenis tau. Yang tadi kita cakap batik canting je kan? Okey, tetapi sebenarnya batik ni ada 4 jenis. Okey, yang pertama batik blok. Okey, yang kita chop-chop tu. Kita pakai blok sarang. Yang kedua, batik pelangi yang melalui teknik ikatan. Yang ketiga, batik canting yang kita akan hasilkan macam hari ni. Dan yang keempat, batik skrin. Jadinya untuk hari ini kita akan fokus kepada batik canting. Okey. Okey cikgu, bila saya tengokkan cikgu ada beberapa jenis motif batik tadi macam cikgu tunjukkan. Yang pelangi tu cikgu tu macam yang selalu orang buat dekat baju kan cikgu? Ya. Yang kita panggil tie-dye, betul cikgu? Betul. Okey. Dalam bahasa Melayu kita panggil batik pelangi. Tapi kalau bahasa Inggerisnya kita panggil tie and dye. Okey, kalau bagaimana pula dengan batik blok tu cikgu? Sebab kalau mengikut pemahaman saya, batik ni sudah terkenal lagi sejak dari zaman sejarah awal Melayu kan. Jadi cikgu, pada waktu itu mereka menggunakan batik dengan menekap, betul ke cikgu? Okey, dia bukan menekap Mira, dia sebenarnya chop ataupun kita panggilkan terap. Terap menggunakan blok. Kalau zaman dulu menggunakan blok kayu. Tetapi sekarang telah ditukar menjadi blok besi. Itu yang kita namakan dia sebagai batik blok. Wah, itu dia sedikit pemahaman tentang batik. Baik cikgu, kita nak berhenti berehat seketika cikgu sebab selepas ini kita nak menghasilkan ataupun nak buat demonstrasi bagaimanakah sebenarnya untuk melakukan batik canting. Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot mendengar atas di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan seni visual bagi tajuknya Batik Canting, dan bersama dengan Mira, cikgu kita Cikgu Syarul Nadia. Cikgu, tadi cikgu dah menerangkan sedikit bagi pengenalan batik cikgu, dan sekarang ini di depan cikgu tu saya nampak macam ada bahan-bahan, tapi bahan-bahan apa tu cikgu? Okey, di depan cikgu sekarang ni merupakan bahan-bahan batik. Okey, di depan cikgu sekarang ni merupakan bahan-bahan batik yang mana kita kena tahu macam apa bahan yang kita nak gunakan untuk menghasilkan batik canting. Okey, yang pertama kita mesti ada pemidang. Okey, kalau di sekolah kita pakai pemidang kayu. Okey, sebab lebih senang untuk digerak-gerakkan. Okey, yang kedua kita mesti ada kain. Okey, kain ada pelbagai jenis kain. Okey, yang cikgu pegang sekarang ni kain rayon. Okey, yang ini kain sutera. Kain sutera. Okey, yang ini kain sifon. Kain sifon. Okey. Kalau kain ni Mira, Okey. kita tak boleh pakai beli je yang kat kedai tu. Kenapa cikgu? Sebab dia ada campuran polister. Oh, begitu. Jadinya kain yang boleh digunakan untuk menghasilkan batik mestilah kalau cotton tu, maksudnya kain kapas tu, mestilah 100% kain kapas. Kapas asli, tak boleh ada campuran cikgu? Tak boleh ada campuran polister. Kalau seandainya ada campuran polister pada kain tersebut, warna dia tu tak akan lekat. Bila dia kering ataupun bila kita basuh, warna dia akan luntur. Baik. Itu faktor kain sangat penting. Sebab tu kita tak boleh pergi kedai kain beli je kain apa-apa, tak boleh. Okey. Mesti kain-kain yang tertentu. Tapi cikgu, saya tanya juga kepada cikgu, bagaimana pula kalau kain sutera dan perbezaan antara kain sutera dan juga kain sifon tu cikgu, bagaimana pula dari segi kalau kita nak keringkan batik tu, adakah berbeza sikit? Sama je. Sama Kering je. sama je. Kalau sifon ni pun kategori sutera. Sifon ni sutera. Okey, yang ini pun sutera. Baik. Okey. Okey, cikgu. Adiknya, selain tu bahan yang kita kena ada. Itu saya tahu cikgu. Alah, baru saya nak teka. Okey, cuba tanya yang ni lah. Alah, Susah sikit. Susah pula cikgu saya. Okey. Yang ini nama dia damar. Damar. Okey, damar ni adalah sejenis getah pokok. Kita campurkan ke dalam campuran lilin untuk meliatkan lilin tu tadi supaya lilin tu tidak mudah patah. Waktu mencanting. Baik, cikgu. Okey, kemudian yang ini. Ini kita namakan dia sebagai canting. Itulah cantingnya. Yang ini adalah canting. Jadinya inilah bahan yang alat yang kita gunakan untuk menghasilkan batik canting. Sebab itulah nama dia batik canting. Okey. Okey, ini namanya adalah canting. Okey, kemudian untuk kita pasang kain pada pemidang, kita memerlukan Stapler. staple gun. Stapler gun. Ya. Okey. Okey. Berus untuk mewarna. Okey, ini adalah pewarna batik. Okey, jenis Rimazol. Okey, ini adalah jenis Rimazol. Baik. Okey, kemudian Tu di hujung tu, ini. Mira nak tahu apa ni? boleh saya teka cikgu? Okey. Itu ialah lilin yang sudah dicairkan. Oh, salah Mira. Salah. Tidak tepat. Tak apa Okey, cikgu. salah Mira. Okey, yang ini ialah sodium silikat. Oh. Okey, sodium silikat ni ialah pemati warna. Pemati warna. Maksudnya batik yang telah siap dihasilkan macam ni, kita masukkan ke dalam sodium silikat supaya boleh dipakai. Wah. Maksudnya kalau kena air ke apa, dia Tak tidak luntur luntur. lah. Ya. Ini adalah sodium silikat. Okey? Okey, cikgu. Sebagai bahan pemati warna batik. Dan ini adalah soda ash. Soda ash ni digunakan semasa proses merebus untuk memudahkan lilin tanggal daripada kain. Okey. Ini adalah bahan-bahan yang memang kita guna untuk menghasilkan batik. Okey, bagaimana pula dengan serbuk tu cikgu? Yang berwarna jingga keperangan tu cikgu? Okey, ini nama dia warna Rimazol. Warna Rimazol. Rimazol. Sama jugalah dengan di sebelahnya. Sama. Oh. Tapi yang ini warna hitam dan yang ini adalah warna kuning. Jangan tersilap ya. Sekali impas tengok macam serbuk kari tapi bukan. Bukan. Jangan. Okey, Mira di sebelah Mira Ya, sana. Nampak tak ada periuk? Nampak cikgu? Ada dapur. Itu sangat penting kalau kita buat batik. Kalau tak ada periuk, tak ada lilin, Tak jadilah batik tak jadilah kita. batik kita. Okey, jadinya kita menggunakan dapur elektrik bersama
periuk dan lilin yang telah cair di dalamnya. Jom kita tengok kat sana. Jom cikgu. Silakan cikgu. Okey ni, lilin ni dah kita rebus, telah kita panaskan dan lilin ni telah pun cair. Okey, apabila dah cair macam ni, maksudnya lilin ni tadi telah bersedia untuk dicanting. Okey. Boleh terus digunakan. Bagaimana pula bagi pencairan lilin ni cikgu? Okey, macam tadi cikgu cakap, dalam campuran ni mesti kita masukkan lilin dengan Soda. bukan, dengan dama. Dengan dama. Okey, kita mesti masukkan lilin dengan dama. Untuk apa fungsi dama? Untuk meliatkan lilin semasa proses membatik. Meliatkan lilin dan memudahkan proses mencanting. Wow. Okey, sekarang Mira, kita nak mulakan proses menghasilkan batik. Okey, kita mulakan dulu dengan proses mencanting. Okey, sebelum kita mulakan proses mencanting, kita mesti ada satu lakaran. Kita mesti ada satu lakaran idea. Okey, kalau yang saya lakar ni lah, Mira, ini motif apa ni, Mira? Ini sudah semestinya motif flora, cikgu. Ya, hari ni tema kita alam semula jadi motif flora. Okey, ni bunga apa ni? Bunga heliconia. Macam dekat belakang kan, cikgu? Yang cikgu dah sediakan tu. Lebih kurang macam kat belakang tu. Okey, jadinya kita dah ada corak ni. Okey, kita tekap dulu pada kain yang telah kita regangkan pada pemidang. Okey, ini adalah pemidang kayu. Pemidang kayu ni cikgu dah regangkan kain. Cikgu dah staple kain dia macam ni kan. Okey, jadinya kain ni dah regang. Mungkin cikgu boleh tunjuk di bahagian belakang bagaimana cara cikgu stapler, cikgu? Macam ni lah. Apabila kita staplerkan kain pada pemidang tu, kita kena pastikan kain tu betul-betul regang. Baik. Okey, kemudian kita ambil corak ni tadi. Okey, kita ambil corak ni tadi. Kita letak di bahagian bawah dia. Okey. Boleh, Mira? Boleh, cikgu. Okay, dan kita letak lapik di atas tu. Okey. Okey, boleh, Mira? Dia memang ketat sikit. Okey, saya cuba, cikgu. Masukkan bawah sini. Okey, masuk. Saya masuk macam ni, cikgu. Oh, begitu caranya. Okey. Okey, ke bawah kan. Okey, cikgu, saya nak tanya cikgu, bagi lukisan ni kan, cikgu, kita lukis di atas board kan, cikgu? Yang lukisan ni cikgu lukis atas board sebab kita nak mudahkan proses menekap tu tadi. Baik. Okey, jadi sekarang Mira, kita ambil pensil. Dekat situ ada pensil. Kita lukis corak ni tadi menggunakan pensel terlebih dahulu. Kita ikut saja. Ya, betul. Sebab tu kalau kita nak memudahkan proses penghasilan batik lukis ni, kita lukis dahulu siap-siap dekat atas kertas corak dia. Oh, begitu. Supaya nanti corak ataupun hasil tu lebih cantik kan, cikgu? Sebab kan kita atas kain kan. Kalau tersalah lukis nak padam kan susah. Betul. Itulah senangnya. Kalau contoh kan, cikgu, saya tak lukis mula menggunakan pensel, saya terus mewarna sebab kan kita dah nampak garisannya di sini. Boleh ke, cikgu? Maksudnya terus je warna? Terus je warna. Atau terus canting atas ni? Saya terus canting. Boleh ke, cikgu? Tak boleh. Nanti lilin tu melekat dengan kertas belakang ni. Oh, begitu. Sebab lilin tu panas kan, cikgu? Sebab lilin tu panas. Nanti bila dia beku, kalau kita tak alihkan bahagian bawah ni, dia akan melekat pada pada kertas belakang tu lah. Oh, begitu. Macam tu Jadi kita warnakan dia terlebih dahulu. Ya, kita lukis dahulu. Saya ingin tanya juga kepada cikgu, kalau daripada batik kan, cikgu, macam kita tahu batik sekarang ni pun sebelum ini kemungkinan dalam fashion mereka pakai dalam pakaian yang formal kan, cikgu, tapi sekarang dalam fashion moden pun mereka dah mula menggunakan elemen batik juga. Ya, betul. Jadi kalau macam daripada segi untuk menghasilkan batik yang warnanya terang, tak luntur, adakah apa-apa tips daripada cikgu? Mungkin daripada awal ni kena pastikan pensel yang digunakan ke macam mana? Okey, kalau sebenarnya cara penghasilan proses batik tu sama je. Okey, tetapi cara penjagaan. Okey, macam mana cara kita basuh batik tu? Itu yang menjadikan batik tu boleh tahan lama warna dia. Macam tu. Kalau kita pakai sabun yang biasa kan, memang warna tu memang mudah luntur lah, cepat luntur. Dan juga mungkin daripada kain yang kita gunakan juga kan, cikgu. Kain ni pun jadi peranan penting juga. Macam kain yang kita pakai ni kain. Okey, ini adalah kain rayon. Kain rayon. Yang kita pakai ni sekarang ni adalah kain rayon. Banyak juga orang pakai kain ni untuk buat kemeja, buat baju sekarang ni lah. Okey, Mira dah siap? Saya sedang buat, cikgu, menghasilkannya.
Okey, kepada murid-murid dekat rumah pun mereka boleh lakukan juga aktiviti ini kan cikgu. Kalau di sekolah pun pastinya mereka melakukan juga aktiviti ni. Ya, betul. Apabila pelajar kita dapat menghasilkan batik ni dengan menggunakan idea dia, boleh menghasilkan mengikut proses yang ditetapkan. Okey, maksudnya dia mencapailah tahap yang dikehendaki. Baik. Macam Cikgu, tu. bagaimana pula perbezaan bagi canting S dan juga canting M, cikgu? Okey, apa perbezaan canting M dan S? Okey. Kat sini Kak Mira pun ada. Cikgu bagi. Jom kita tengok sekejap canting ni. Okey, ada satu canting M, ada satu canting S. Okey. Cuba Mira tengok muncung depan dia, Mira. Baik. Okey, apa beza? Okey, saya nampak dah beza cikgu tak nak bagi jawapan, cikgu suruh Mira explore sendiri. Saya dapat dah tengok beza, dia cikgu. punya lubang muncung canting ni. Okey, saya jawab cikgu. Okey. Okey, jawapan saya kalau canting yang S ni bersaiz S, cantingnya lebih kecil di bahagian depan cikgu, muncungnya kecil. Betul? Kalau untuk canting yang bersaiz M, muncung di depannya lebih besar. Yes. Betul, tepat sekali. Itulah sebab tu pentingnya kita tahu saiz canting. Canting ni ada pelbagai saiz. Okey. Kalau saiz S ni yang paling halus lah. Ada lagi halus, XS. Okey, jadinya canting yang halus ni biasanya digunakan untuk corak-corak yang rapat. Yang kecil-kecil macam sekarang ni kita akan guna saiz S. Okey, tetapi untuk canting yang saiz M yang besar ni ialah kalau kita buat corak yang saiz dia besar. Wah, macam daun-daun yang besar. Daun-daun yang besar, corak yang besar. Okey, jadinya kita pakai canting besar. Oh, begitu. Macam tu. Itu untuk canting. Bagaimana pula daripada berus-berus ni, cikgu? Okey. Berus kita pakai waktu bila pula? Okey, berus ni kita akan gunakan semasa waktu mewarna. Biasanya kita akan pakai berus yang bentuk bulat macam ni lah, yang lembut dan depan dia tajam. Kenapa depan dia tajam? Supaya dia boleh mencapai bahagian-bahagian yang halus tu. Macam tu, Mira. Wow, macam tu. Baik. Okey, kita dah tahu dah daripada segi bahan-bahan yang diperlukan bagaimana, daripada segi batik ni pun nak menghasilkan bagaimana, cikgu. Kita kena ukir dulu dengan pensel kan, cikgu. Jadi cikgu, kita berhenti berehat seketika sambil-sambil saya nak siapkan ukiran saya ni, cikgu. Okey. Nanti kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik semua, sekarang kita berada di Kompleks Craft Kuala Lumpur. Kita nak mencantik batik lah. Tukar tempat terus. Tukar tempat terus, cikgu. Kita dalam mood pasal craft tangan tentang seni craft batik ni, cikgu. Cikgu, tadi kita dah siap dengan kita punya lakaran kita, cikgu. Boleh cikgu tunjuk sikit? Cantiknya cikgu punya lakaran menggunakan pensel. Ya, kita lakar guna pensel je. Lakaran ni tak payah terlalu pekat. Oh, begitu. Sebab kalau terlalu pekat nanti nampak terlalu pekat carbon dia tu kan. Nanti tak hilang waktu proses membasuh. Nanti nampak pula ada lakaran pensel kan, cikgu? Ya, betul. Okey, cikgu. Kita dah siap buat dengan lakaran ni. Okey, sekarang nak buat apa ni, Mira? Cikgu, soal saya lepas ni kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kita nak canting lah, cikgu. Dah buat canting lah, dah berasak-rasak ni. Kita kenalah canting. Okey, sekarang Mira kita tengok canting yang kita bawa ni. Okey, cikgu. Ada dua saiz kan? Okey, tadi cikgu dah beritahu. Sekarang kita pakai saiz apa, Mira? Kita pakai saiz apa? Okey, corak ni kecil. Okey. Corak ni rapat. So kita pakai saiz apa? Kalau cikgu rasa saiz mana yang lebih bersesuaian? Saiz S. Saiz S, cikgu. So kita pakai saiz S. Okey. Baik, cikgu, saiz S. Kita ambil kain. Ambil kain. Untuk lapik. Okey, kita ambil kain untuk lapik. Macam ni macam ni bila kita cedok, kita akan lap supaya lilin
kat tepi-tepi ni semua tak menitik. Okey, kita masukkan dulu canting macam ni. Okey, Mira tengok cikgu buat. Cikgu. Wah, panas ni. Jadi kena berhati-hati kan cikgu kan? Kena sangat berhati-hati. Okey, macam ni kita ambil, kita lap. Saya ambil cikgu. Ya, betul. Ambil. Okey, tarik. duduk. Okey, Cikgu. lap. Lap. Okey, kemudian kita canting corak mana yang Mira nak buat dulu. Okey, kalau cikgu terus buat dia punya tangkai. Saya pun. Kalau Mira takut menggigil, tahan nafas Mira. Oh, tahan. Tahan nafas cikgu. Tahan nafas cikgu. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Kalau macam ni kan cikgu, kita kena warnakan secara penuh ke macam ni cikgu? Tak payah, outline dia saja. Oh, outline saja. Garisan luas sahaja. Okey. Cikgu, saya punya garisan saya macam kurang. Tak apa, Kurang pada lurus cikgu lah, cantik cikgu. tu. Pada cikgu dah okey tu, first time kan? Ya. Pertama kali. Tak apa, boleh. Boleh cikgu ya? Boleh. Tak apa, kita teruskan Mira. Okay, saya menggunakan saya menggunakan canting bersaiz S, tapi Ya. kalau bersaiz XS mungkin lebih kecil. Lebih halus. Lebih halus. Ya. Dia punya garisan Apa? tu. Dia punya hasil garisan canting tu nanti. Okey, kita mencanting. Kalau yang ini cikgu, ini tak ada warna lagi ke cikgu? Ya, Kan ni dah tak ada warna. Ini hanyalah lilin dengan damar yang kita cairkan tadi. Okey, Mira. Okey. Boleh tukar lilin tu Mira. Jangan bagi dia sejuk dalam canting tu. Kenapa cikgu? Nanti lilin tu dah tak keluar lagi. Oh. Sentiasa tukar supaya suhu lilin tu tadi sentiasa panas di dalam canting. Barulah aliran dia cantik. Wah. Itu petua dia. Okey. Okey, Mira, boleh Mira? Boleh cikgu. Enjoy kan? Ya, seronok. Saya kepada cikgu kan, kalau saya dah buat macam ni cikgu, berapa lama nak tunggu lilin ni kering cikgu? Okey, biasanya selepas kita canting, okey, lilin ni akan terus sejuk lah. Oh. Dia tak payah ambil masa yang terlalu lama untuk dia beku. Kiranya tak perlu dikeringkan lah cikgu Tak ya? payah nak jemur, tak payah nak keringkan. Dia akan kering sendiri, dia akan keras sendiri. Oh lama, macam saya cikgu yang tak berapa pandai sangat dalam melukis dan cikgu, saya punya lukisan sengit bengit semua macam ni cikgu. Oh tak apa, yang sengit-sengit tu cikgu? seni Mira. Yang sengit itulah seni. Itulah karya cikgu. Itulah nama dia, keunikan dia. Okay. Kalau tegak sama-sama je. Okey, Jadi boleh Mira. kalau murid-murid tu cikgu di sekolah, kiranya memang cikgu ajar mereka supaya jangan takutlah untuk berkarya cikgu Ya, betul. Wah, okey. Cikgu, saya tengok kan cikgu dekat sebelah sana tu ada yang dah siap lah cikgu. Boleh cikgu tunjukkan? Boleh. Okey, jadinya sebenarnya canting ni kalau kita nak buat makan masa. Betul. Jadi kalau kita nak bagi siap nanti elok-elok slot kita 1 jam jadi 2 jam Mira. Jadinya cikgu dah siapkan. Okey. 1 untuk Mira. Wah, terima Dan kasih 1 cikgu. untuk cikgu. Ini Okey, baru maksudnya lah. daripada proses mencanting tu tadi yang dah siap jadilah macam ni. Daripada garisan yang kita dah buat pakai pensel tu tadi akan terhasilnya yang dah siap canting macam ni lah hasilnya nanti Mira. Ya. Jadinya bila dah siap canting macam ni barulah kita ke proses seterusnya. Iaitu mewarna. Yes, proses mewarna. Bertepat sekali. Jadi kepada murid-murid yang sedang menonton sekarang, ini kerana kita dah siapkan yang sudah siap sebab kita nak mengejar masa, sebab kita nak tunjuk pula bagaimanakah seni ataupun cara Proses. untuk mewarna pula Ya. proses ni bagaimana cikgu Okey, ini kita dah siap dah proses mencanting. Seterusnya kita nak buat proses mewarna pula cikgu. Okey, sebelum cikgu terlupa Mira. Ya, cikgu. Okey, kalau kita tengok pada pembidang batik ni, okey, pada proses mencanting, tadi kita buat mencanting garisan-garisan yang lurus kan? Betul. Okey, Mira nampak tak dekat bahagian bunga ni ada titik-titik? Ya. Itu kita namakan teknik titik. Oh, teknik titik. Teknik titik. Okey, yang mana dekat sini cikgu dah masukkan 2 teknik. Okey, teknik canting dan teknik titik. Jadinya adalah lebih daripada 1 teknik. Itu maksudnya eksplorasi. Ada gabungan teknik dalam ni cikgu ya. Gabungan teknik. Okey, kita habis proses mencanting ni tadi. Sekarang kita nak mulakan proses mewarna. Mewarna. Ini saya suka cikgu. Okey, ya, kita kedepikan kita punya warna ni. Okey, Mira, sebelum tu kita boleh pakai sarung tangan supaya tangan kita tak kotor tak cikgu ya. terkena warna. Pakai sebelah pun cukup cikgu rasa. Cikgu. Okey, berus ni, okey, 1 berus digunakan untuk 1 warna. 1 berus digunakan untuk 1 warna. Okey, dia tak boleh share berus, nanti warna dia bercampur. Kita masuk siap-siap.
Untuk saiz berus pula cikgu, kita guna saiz yang sama ke boleh berlainan-lainan? Boleh berlainan. Kalau ruang kain itu besar, kita pakai berus saiz yang lebih besar. Kalau ruang tu kecil, kita pakai saiz yang kecil lah. Okey cikgu. Okey, macam mana cara nak bancur warna? Okey, tadi kan kita dah tengok warna dalam bentuk serbuk. Jadinya macam mana kita nak jadikan warna tu dalam bentuk cecair macam ni? Saya tahu cikgu. Kita bancur dengan air panas lah cikgu. Boleh ke cikgu? Tak semestinya. Cikgu. Sebenarnya tidak perlu bancur dengan air panas. Kita pakai air biasa pun dah cukup. Sebab asalkan warna itu larut, kita dah boleh guna. Okey, sukatan dia semakin banyak warna yang kita masukkan, semakin pekatlah warna itu nanti. Wah. Okey, maksudnya kepekatan warna tu terpulang kepada pengkarya tu. Okey, sekarang Mira, kita mulakan warna bunga dulu boleh? Boleh cikgu. Okey, kita ambil warna merah. Warna merah. Okey, boleh Mira ya? Boleh cikgu. Okey. Okey, tengok sini. Kita letak sikit macam ni. Letakkan Okey. bahagian hadapan. Okey. Lepas tu ambil warna kuning, kita tindih atas merah tu tadi hujung. Kenapa cikgu? Okey, apa yang berlaku? Oh, warna ada berubah sikit lah cikgu. Okey, warna tu akan jadi campuran, dia jadi jingga, betul tak? Betul, cikgu. Dia akan jadi tone. Ni yang kita nak hasilkan teknik tone. Maksudnya kita mulakan dengan warna yang pekat, kemudian kita letak dengan warna yang cair, merah dengan kuning, dan hasilnya merah, oranye, kuning. Okey. Dia jadi tone secara semula jadi. Ya. Okey cikgu, boleh buat lagi sekali cikgu Jom di bunga kita. kelopak sebelah sana. Saya pun Okey, buat jom kita sama-sama buat dengan cikgu. sama-sama. Ya. Okey. Kita letak dulu warna merah sikit. Saya letak warna merah sedikit. Warna ni tak perlu saya campur dengan air cikgu ya. Tak payah, tak payah. Okey. Warna ni kita dah bancur elok dah. Kita tinggal warna je untuk hari ni Okey cikgu. Okey, kemudian kita ambil warna kuning tu tadi, kita tindihkan sikit atas warna merah. Okey, kita tindihkan di atas warna merah. Dan biar dia merebak sikit. Wah. Yelah cikgu. Kan? Senang tak nak buat tone? Senang-senang. Senang. Sebab kain ni kan sifat dia meresap air. Betul. Jadinya ini adalah teknik untuk mewarna, menghasilkan tone pada batik cantik. Wah. Nampak dah ada dua warna yang berbeza dah dekat kelopak bunga saya ni cikgu. Cantik. Terus. Okey, kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi. Memang seronok sebenarnya kita buat ni. Ya, ini untuk campuran warna antara merah dan juga kuning. Kalau untuk daun, kalau saya nak buat campuran untuk daun warna biru dan juga hijau, boleh tak cikgu? Biru dengan hijau boleh, hijau dengan kuning pun boleh. Kita boleh buat campuran warna. Kita boleh buat campuran warna sebab semakin banyak campuran warna tu sebenarnya, warna yang terhasil tu lebih unik. Okey. Betul tu. Saya nak buat cuba untuk daun. Okey, nak mulakan untuk daun ke? Boleh cikgu? Okey, sekejap cikgu siapkan lagi boleh, sikit. Cikgu? Sebab saya nak guna. Macam mana kalau saya nak guna warna hijau dan kuning lah cikgu? Okey, nampak sangat Mira tak sabar sekarang ni. Okey, sekarang kita ambil pula warna hijau. Okey, sama juga tekniknya tadi Mira. Macam ni kita mulakan bahagian bawah ni. Kita mulakan bahagian bawah. Yang maksudnya yang terlindung ni kita gelapkanlah dengan warna hijau. Baik. Sebenarnya kalau kita nak tambah sikit dengan warna biru ataupun warna hitam yang lebih pekat pun boleh juga. Saya dah letakkan di sini. Okey, kemudian kita ambil warna kuning. Warna kuning. Kita tindihkan sikit atas hijau. Tekniknya sama je Mira. Wah, cantik ni cikgu. Okey, saya nak guna warna kuning sikit. Okey. Dah letak hijau tu kan? Okey, kita tindih pula kuning. So dia akan secara semula jadinya dia akan menjadi tone. Kalau rasa macam terlalu banyak kuning, kita boleh tambah lagi warna hijau. Ni tak kisah, kita buat ikut kreativiti. Dia tak ada betul, tak ada salah. Kan nama pun seni. Yang penting kita enjoy dengan apa yang kita buat. Seronok. Okey. Cikgu, selain daripada warna-warna yang kita guna sekarang ni kan cikgu, warna-warna merah, kuning, ini kita panggil sebagai warna asas juga kan cikgu? Ada campuran warna asas dan juga ada campuran warna sekunder. Okey, warna asas merah, kuning, biru. Tapi biru hari ni tak bawa sebab kita tak guna warna biru. Jadinya warna hijau ni adalah campuran warna biru dengan kuning, iaitu warna sekunder.
Okey, kalau antara warna-warna lain yang kita guna pakai, boleh ke cikgu? Ataupun kalau batik memang inilah warnanya? Okey, boleh kalau nak guna contohnya warna lain kan, macam pewarna batik, boleh. Tetapi apabila untuk buat hiasan dinding tak ada masalah. Tetapi kalau untuk buat pakaian, dikuatiri bila kita buat proses memanti warna, warna tu tak lekat pada kain. Oh, begitu. Maksudnya Maksudnya penting jugalah daripada aspek pemilihan warna ni, cikgu. penting. Jenis warna yang kita gunakan tu penting. Okey, ini warna Okey. untuk saya. Dan murid-murid di rumah pun sama juga boleh gunakan. Ada tak cikgu tips ataupun teknik yang cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid daripada segi penghasilan warna ni, cikgu mewarna ni? Sekarang Mira, bila kita mewarna ni kan, Mira perasan tak warna tu tak merebak ke tempat lain? Perasan cikgu? Okey, kenapa? Sebab dah ada lilin di sekitarnya, cikgu. Sebab dah ada lilin. Tetapi kan Mira, kalau lilin ni tak bercantum, warna tu akan merebak keluar. Jadinya semasa proses mencanting, sangat penting kita pastikan kualiti canting tu tadi pada tahap yang baik. Maksudnya garisan dia mestilah bercantum supaya warna dia tu tadi tidak terkeluar. Pentinglah tu ya. Penting. Daripada awal lagi segala teknik dan juga aspek tu memang kena dititik beratkan. Kita kena ambil tahu atau maksudnya kita kena teliti. Semasa proses mencanting tu kena teliti supaya garisan canting yang dihasilkan tu tidak terputus dan tidak bocor. Macam tu. Sebab kalau berlaku kesilapan teknikal pada proses mencanting, warna tu tadi akan terkeluar dan merebak, nanti dia bercantum-cantum dia tak cantik. Macam tu lah. Tu sikit tip lah. Kalau macam segala batik yang ada sekarang cikgu bawakan ni kan cikgu, macam ada daripada pakaian, ini semua sama juga prosesnya ke cikgu? Daripada segi mewarnanya, daripada canting tu tak sama juga? Sama juga. Tapi kalau yang di bawah tu ada t-shirt. Yang cikgu bawa t-shirt di bawah tu. Okey, yang itu kita gunakan teknik batik pelangi terlebih dahulu. Kemudian barulah kita buat batik canting di atasnya. Maksudnya kita gabungkan dua teknik. Macam tu. Yang sekarang ni kita hanya buat satu teknik. Satu teknik. Ini baru satu teknik ya. Ini pun dah banyak dah yang sebenarnya saya belajar. Teknik mewarna ni pun ada macam-macam. Okey, kita boleh gunakan teknik garam, kita boleh gunakan teknik klorok. Okey, setiap teknik yang kita apply tu, yang kita hasilkan tu akan menghasilkan kesan yang berbeza-beza. Ya. Okey, kalau macam ni cikgu, saya punya dah nampaklah dah siap jugalah sedikit saya punya daun saya. Kalau daun cikgu begitu, daun saya begini. Warna-warnanya. Okay, kita tunjuk Kira bolehlah cikgu lepas cantiklah Mira. Ada bakat. Mira ni ada bakat seni sebenarnya. Alamak, cikgu, terima kasih. Okey, sebab kan cikgu kata okey, cantik, saya nak terus pakailah cikgu. Boleh tak cikgu? Tak boleh. Kenapa cikgu? Sebab bila dah siap warna, dah kering kan, kita tak boleh terus pakai. Kalau kita terus pakai, nanti warna tu akan luntur. Bila kena air, warna tu akan keluar daripada kain. Jadinya, itu yang kita perlukan proses memati warna. Yang kita belajar tadi, guna sodium silikat. Ya, ini yang saya nak belajar dengan cikgu ni. Pasal proses mematikan warna pula. Macam mana pula nak matikan warna ni cikgu? Nak kena guna juga ke api ni cikgu? Tak, kita akan gunakan sodium silikat. Ingat, bila mati warna, guna sodium silikat. Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu. Saya nak belajar dengan cikgu pula bagaimana cara untuk mematikan warna. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di slide menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
slot menengah atas. Wah, ini dia ialah hasil mewarna Mira cikgu. Mula kita dah mencanting, lepas tu kita dah mewarna dan ini ialah hasilnya. Tapi tak lengkap lagi lah cikgu kan. Tak apa nanti saya lengkapkan. Tapi kan cikgu, tadi cikgu kata kalau saya dah siap mewarna ni, saya tak boleh terus pakai. Tapi kena ada satu lagi proses yang kita kena lalui, iaitu proses mematikan warna. Betul, proses mematikan warna, kemudian proses merebus untuk menanggalkan lilin pada kain. Wah, Ada proses akhir, barulah kita boleh pakai kain tu tadi. Okey cikgu, macam mana cikgu kita nak mulakan dengan proses mematikan warna tu? Okey, jom kita tengok kepada video yang Okey. kita tayangkan ni. Jom kita saksikan. Okey, ini adalah proses mematikan warna. Okey. Okey, mula kain ni pastikan dah betul-betul kering. Ni kain yang sama ni, dah kering dah. Okey, kita masukkan ke dalam sodium silikat. Pastikan sodium silikat tu tadi betul-betul rata pada keseluruhan permukaan kain. Baik cikgu. Kalau tak rata nanti bila basuh ada warna yang tanggal, ada warna yang tak. Nanti warna dia jadi berbelak-belak. Okey. Jadinya kita kena pastikan sodium silikat tu tadi betul-betul rata pada keseluruhan kain. Macam video yang cikgu tunjukkan ni. Okey, kemudian kita perah. Okey, kita lurutkan supaya kain tu tadi tidak terlalu banyak dengan sodium silikatnya. Dan kita letak ke dalam plastik. Okey, kenapa cikgu letak dalam plastik, Mira? Kenapa cikgu? Okey, kalau kita letak dalam mangkuk, manalah tahu ada adik kita lalu tertumpah air, kan dah merosakkan, jadi kita masuk plastik. Okey. Okey, sekarang kita biarkan selama 6 jam. Selepas 6 jam kita akan menghasilkan proses mencuci. Okey, proses mencuci. Kita keluarkan kita punya batik tu tadi. Okey, itu hasilnya. Okey, kemudian kita basuh di bawah air yang mengalir. Okey, air ni suhu dia tak kisahlah cikgu. Tak kisah, air pipe biasa je. Air pipe biasa, cikgu. Kita basuh sampai tanggal dia punya sodium silikat. Okey, kemudian kita rendam. Kemudian tu dah terlanggar cikgu, sodium silikatnya. Okey, sekarang kita nak buat proses merebus. Okey, kita rebus dulu air sehingga mendidih. Okey, kita masukkan sedikit soda ash ataupun sabun pun boleh. Okey, dan kita mulakan proses merebus. Okey, yang ini kena sangat berhati-hati sebab kita bermain dengan air panas. Betul. Okey, dalam soalan yang biasa keluar dalam soalan, mengapakah proses merebus dilakukan? Okey, proses merebus dilakukan untuk menanggalkan lilin pada kain. Itu jawapannya. Okey, selepas rebus dan kita tengok lilin tu dah tanggal, kita angkat dan terus masukkan ke dalam besen air. Macam tu. Kita terus angkatlah cikgu ya. Ya, Besen betul. air tu ialah air biasa. Air biasa, air pipe biasa. Okey, kemudian kita bilas. Okey, proses membilas sekali lagi untuk menanggalkan lebihan sabun tu tadi. Soda ash kan, kita pakai soda ash ni sebab dia macam sabun. Adiknya dah siap proses membilas. Okey cikgu. Macam ni sampai betul-betul bersih. Okey, nampaklah kat situ garisan canting tadi, lilin semua dah tanggal daripada kain. Betul cikgu. Warna pun tak luntur. Ya. Inilah fungsinya proses memati warna. Kalau kita tak mati warna, semua warna tu keluar. Okey, dan barulah proses menjemur. Cikgu sidai cantiknya. macam tu. Okey. Banyak rupanya proses yang dilalui juga kan cikgu. Ya, ini adalah proses akhir yang pelajar kena tahu. Okey, kalau saya tanya cikgu, kalau tadi kita buat proses mematikan warna, kemudian kita merebus kain tersebut, berapa masa untuk kita merebus tu? Maksudnya berapa minit ke? Berapa lama untuk kita pastikan yang lilin tu semua dah betul-betul tertanggal? Okey. Yang pertama sekali, tips yang pertama, sebelum kita masukkan kain, kita kena pastikan air dalam periuk tu tadi dah betul-betul mendidih. Bila dah mendidih, kita masuk kain, kemudian dia akan mendidih sekali lagi. Maksudnya dah betul-betul tanggal lah lilin tu. Ini dah boleh angkat. Jangan terlalu lama lah cikgu. Jangan pula terlalu lama. Okey. Kan rosak pula kain. Rosak kain. Tapi kalau warna tak tu. rosak cikgu? Warna. Tidak, sebab kita dah mati warna tadi. Okey. Jadinya hasilnya tu di sini. Oh ya, inilah dia cikgu bawakan. Inilah hasil daripada proses tadi tu. Nampak kan? Wah, maksudnya cikgu, batik ini melalui semua proses daripada mula-mula mencantingnya, mewarna, mematikan warna, merebus, menjemur semua cikgu Sehingga siap semua proses ni. Adiknya
batik ni kalau kita nak pakai, kita nak basuh ke, tak ada masalah. Warna dia tak akan luntur lagi. Okey. Dan di bahagian luar kan cikgu, garisan-garisan luar yang berwarna putih tu, itu ialah hasil garisan daripada lilin lah cikgu kan, yang tertanggal. Itulah dia garisan canting tadi. Yang kita canting kat sini ni, kan garisan bila kita canting, kan kain ni tertutup dengan lilin. Betul. Apabila lilin ni tanggal, dia akan meninggalkan garisan yang berwarna putih. Maksudnya memang penting lah bagi proses mematikan warna ni kan cikgu kan. Kalau kita nak pakai, kita mesti kena matikan warna. Mesti melalui proses memati warna, merebus, membilas sehinggalah menjemur. Barulah kita boleh pakai kain batik yang kita buat ni. Patutlah cikgu, padanlah cikgu tadi masa saya mula-mula nak membeli batik ni kan cikgu, harganya agak tinggi kerana prosesnya panjang dan juga prosesnya betul-betul memerlukan penelitian kan cikgu, bukan sekadar buat saja. Prosesnya rumit sebenarnya. Sebab itulah batik canting ni antara jenis-jenis batik berbanding jenis-jenis batik yang lain yang kita belajar tadi. Sebab itulah batik canting ni lah yang paling mahal. Disebabkan keunikan dan kesukaran proses penghasilannya. Wah, itu dia. Daripada segi mulalah dari kita buat lakaran pensel tadi kan cikgu kan, sehinggalah proses akhir ni bila cikgu dah siap jemur, dia dah kering semua. Okey cikgu, banyak dah yang saya belajar daripada cikgu, daripada segi tekniknya bagaimana. Mungkin ada sedikit teknik lagi ataupun tip cikgu kepada murid-murid bagi penghasilan batik canting ni cikgu. Okey. Tips, pelajar semua, murid-murid semua, kita kena ingat, kalau kita nak hasilkan batik ini untuk hiasan dinding, untuk hiasan dinding tu macam frame gambar, macam ini, macam yang di sebelah sana. Kalau untuk frame, maksudnya kita tak payah mati warna pun tak apa, sebab dia berada di dinding. Tetapi kalau untuk digunakan, digunakan sebagai t-shirt, kalau kat bawah tu, cikgu ada t-shirt, kaftan, pakaian kain kaftan, tudung ke selendang. Yang itu memang kena buat sampai proses akhir. Sebab kita nak pakai. Betul. Macam tu. Baik. Itu dia. Terima kasih banyak cikgu atas teknik yang telah diberikan cikgu. Bagaimanakah pula dengan rumusan cikgu? Apa kata-kata akhir cikgu kepada murid yang sedang menonton sekarang? Cikgu harapkan perkongsian cikgu pada hari ini semua pelajar faham dan dapat mengaplikasikannya di sekolah, dan cikgu-cikgu serta murid-murid semua seronok pembelajaran batik canting pada hari ini. Ya, seronok cikgu. Saya sangat seronok di sini cikgu. Ya, sangat seronok. Banyak yang saya belajar dengan cikgu. Dan bagaimana pula dengan kalau murid-murid di rumah yang nak melakukan juga aktiviti ini kan cikgu, di manakah mereka boleh mendapatkan bahan-bahan pembelajarannya? Kalau kat mana nak dapat bahan-bahan semua ni? Maksud saya bahan-bahan ataupun teknik seperti latihan, mereka boleh dapatkan di mana cikgu? Kita boleh tengok di KPM Perkasaku. Ada kat bawah ni ada tulisan kan? Ya, betul. Seperti yang anda lihat di kaca TV sekarang. Kat bawah tu ada tulisan kan? Bahan kita boleh dapatkan di KPM Perkasaku. Dan sumberku. Ya, itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Dan diharapkan semoga pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat kepada mereka. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti ada anak-anak murid yang menonton sekarang ni menjadi pencanting batik yang berjaya dan menjadi usahawan yang terkenal kan cikgu? Dengan seni kraft batik ini. Ingatlah batik ataupun seni kraft batik ini merupakan satu warisan asli ataupun warisan seni negara kita. Berbanggalah kita mempunyai seni kraft batik ini. Betul. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih juga kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di episod akan datang dengan guru yang berlainan pula kita. Jumpa lagi nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Jom cikgu.